Allah SWT dengan limpah inayah dan taufik, kurnia inayah dan taufik isi Allah, kita dapat sama-sama pada pagi ini insya-Allah kita akan meneruskan kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala insya-Allah pada pagi ini. Dan kita ucap jazakumullah khairan katsira kepada pihak Global Ihsan Relief yang menganjurkan kuliah kita pada pagi ini. Global Ihsan Relief telah semenjak 2015 yang lalu berada dalam masyarakat, membantu masyarakat terutamanya dalam Ustaz Muhammad anak yatim. Keutamaan dia ialah untuk bantuan kepada anak yatim. Kemudiannya Ustaz Muhammad untuk fakir-fakir miskin dan pelarian dan sebagainya. Dan untuk program anak yatim sendiri kita telah membuat dua program anak yatim. Yang pertama ialah sponsorship anak yatim, yang maksud kita sponsor seorang anak yatim dengan nilai RM290 sebulan. RM290 sebulan salih alaihi Muhammad. Dan kita akan ada profil anak yatim tu, kita akan boleh pergi berjumpa dengan dia. Setiap 6 bulan sekali akan dihantar ke kita laporan tentang anak yatim tersebut, pengajian dia. Dan 290 ini merangkumi pendidikan dia, kesihatan dia dan juga makanan. Dan Ustaz Muhammad dan apa yang kita tengok ialah kesan daripada sumbangan kepada anak yatim ini juga turut dimanfaatkan kepada keluarga dia. Jadi sangat baguslah program ini. Program ialah program bakul makanan kepada anak yatim. Bakul makanan kepada anak yatim ni tuan-tuan boleh letak sebanyak mana yang tuan-tuan rasa tuan-tuan nak, dan tidak ada limitation, tidak ada had dia. Tuan-tuan boleh saja bagi, dan selesai akan diagihkan keperluan-keperluan ni kepada anak-anak yatim. Yang ni selesai dia lebih bersifat kepada Allahumma salli Muhammad, tidak spesifik lah. Jadi insya-Allah tuan-tuan punya dua pilihan yang macam tu insya-Allah untuk program anak yatim. Yang keduanya antara yang lain ialah program telaga. Kita buat program-program telaga kepada orang miskin, tempat yang tidak ada telaga, negara-negara miskin. Sebenarnya kita fokus kepada 14 buah negara. Anak yatim sendiri dah lebih 1000 orang yang kita jaga. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan maklumat lanjut di nombor yang tertera, di QR code Salih Jumat yang dipaparkan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan boleh dapatkan maklumat. InsyaAllah Salih Muhammad dapatkan maklumat dulu. Nanti apa package yang tuan-tuan nak, apa sumbangan tuan-tuan nak buat, tuan-tuan boleh Salih Jumat berhubung langsung dengan pihak Global Ihsan Relief insyaAllah. Baik, pada hari ini kita akan tengok tafsir surah Al-An'am ayat ke-152. Ayat ke-152 Salih alaihi Muhammad. Sesuai lah ayat ni, hari ni pun cerita pasal anak yatim juga. Allah berfirman dalam surah Al-An'am surah ke-6 ayat 152 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi'ahdillahi awfu dzalikum wassaakum bih la'allakum tadhakkarun. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik ataupun cara yang lebih bermanfaat, hinggalah sampai dia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupan dia. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil walaupun dia adalah kerabat kamu. Dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepada kamu agar kamu ingat. Surah Al-An'am surah ke-6 ayat ke-152. Dalam bab pelihara anak yatim ni memang banyak dah perbincangan dalam Al-Quran. Allah sangat mengambil berat tentang anak yatim. Cumanya surah Al-An'am ni tuan-tuan, surah umumnya surah-surah yang berkaitan dengan pelihara anak yatim ni kebanyakannya surah dipanggil surah Madaniyah.
Surah yang turun waktu Nabi telah pun berhijrah ke Madinah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Termasuk surah Al-An'am. Allahumma salli ala Muhammad. Surah Al-An'am ni turun di Mekah. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu sallallahu alaihi Muhammad Muhammad surah Al-An'am surah turun di Mekah. Sebab perintah untuk pelihara anak yatim ni memang daripada waktu Nabi SAW di Mekah lagi dah turun sallallahu alaihi Muhammad, dah adanya perintah-perintah yang berkaitan dengan memelihara anak yatim. Jadi subhanallah, dalam ayat ni sallallahu alaihi Muhammad bukanlah dengan maksud Allah tak bagi untuk kita ni sallallahu alaihi Muhammad jaga ataupun tak bagi nak berurusan berkaitan dengan harta anak yatim langsung. Tetapi Allah bagi, dia bagi apa? Sallallahu alaihi Muhammad nak jaga encouragement, dia bagi apa? Encourage apa? Galakkan untuk jaga, tetapi Allah letak dengan ahsan, dengan baik, jaga dengan elok. Allahumma salli ala Muhammad, dengan cara yang baik. Jangan takut nak jaga anak yatim, jangan takut nak bantu untuk pegang harta dia, asalkan dipegang dengan jujur, sallallahu Muhammad, dan tidak kita saja-saja untuk menginayai dia. Allahumma salli ala Muhammad. Atta bin As-Sa'id meriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair daripada Ibnu Abbas, dia berkata, ketika Allah turunkan ayat ini, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, dan jangan kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Dan ayat innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Surah An-Nisa surah keempat ayat 10. Orang-orang yang menjaga anak yatim lalu memisahkan antara makanannya dengan makanan anak yatim, begitu juga minumannya dengan minuman anak yatim. Jika ada lebihan makanan atau minuman tersebut disimpan hingga dimakan anak yatim ataupun hingga makanan tersebut busuk, hal itu mereka merasakan jadi berat hingga mereka sampaikan kepada Rasulullah SAW. Lalu Allah menurunkan, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, dan mereka bertanya kepada kamu tentang anak yatim, katakanlah mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka maka mereka adalah saudaramu. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 220. Mereka pun mencampur di antara makanan mereka dengan makanan anak yatim, seperti itu juga minuman, diriwayatkan oleh Abi Daud. Bila turun ayat tentang tak boleh makan harta anak yatim, waktu tu mereka dengar sungguh apa yang Allah perintah, dan mereka jadi sangat takut. Orang yang makan harta anak yatim nanti akan jadi, dia akan makan bara nanti waktu di bara api neraka, waktu dia azab dalam api neraka. Allah sangat marah kepada orang yang makan harta anak yatim. Jadi apa yang berlaku waktu itu, para sahabat mula mengasingkan makanan mereka asingkan, yang makanan anak yatim asingkan, minuman mereka pun asingkan, minuman anak yatim pun asingkan. Jadi lebihan daripada budak-budak tu kadang bukan makan banyak sangat. Bila tak makan banyak, apa jadi? Sallallahu Muhammad akhirnya biak tu dan akhirnya busuk, apa pun tak makan, akhirnya jadi bazir pula. Punya takut sampai macam tu. Lepas tu mereka pun berjumpa dengan Nabi SAW mengadu. Maka Allah turunkan ayat, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Mengurus harta mereka secara patut adalah baik. Patut maksudnya urus dengan bagi patut-patut. Apa yang bila mereka meninggal, mereka ada harta faraid, harta yang difaraidkan daripada ibu ayah mereka. Dapat harta tu yang mereka ni tak boleh makan, tak boleh guna harta-harta yang macam tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mereka kena bantu untuk uruskan dengan baik. Habis persekolahan mereka, keperluan kehidupan mereka macam mana? Bukan guna duit kita, gunalah duit mereka, tapi guna dengan baik. Maksudnya nak beli, ada keperluan untuk sekolah dia, guna duit dia, tapi tak kat mana? Kata perlu, kata RM100. RM100 lah ambil tu. Faham tak ni?
Jadi ini masalah dia apa? Memang RM100 tu RM50 ambil kat dia. Faham ni? Beli baju Salih Muhammad beli baju kat anak tu. Tak apa, ambil duit dia untuk beli baju dia. Tapi beli baju dia RM50, beli baju kita RM100. Guna duit dia. Salah guna yang macam tu yang Nabi tak bagi, yang Allah larang. Faham tak ni? Memang ada sedikit kelonggaran atas Allahumma pengurusan. Kita nak bantu untuk pengurus. Kita sendiri pun kadang-kadang perlukan kepada duit untuk kita membantu menguruskan anak yatim. Pada bahagian itu ada kebenaran dia, tapi jangan melampau batas. Ada orang tuan-tuan sekalian dua keadaan yang Allah larang sangat ni. Nombor satu, dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad menggunakan harta anak yatim tu untuk diri dia. Memang tahu pun dia ambil anak yatim tu, dia maksudnya dia ambil manfaat, ambil keuntungan daripada dia menjaga anak yatim. Kata main-main anak yatim main aku, main-main tak apa, aku belah. Rupanya bukan sebab dia nak belah, tapi dia nak ambil untung. Dia nak ambil profit. Tak ni? Dia buat kutipan, dia apa-apa. Kutipan-kutipan tu dia ambil untuk dia, bukan untuk anak yatim sangat. Dia tu yang mewah lebih daripada anak yatim. Anak yatim tu duduk selerak lagu tu je. Kan Salih Muhammad? Saya kadang-kadang saya duduk tengok daripada buat majlis meraihkan anak-anak yatim. Majlis meraihkan anak yatim. Habis yang meraihkan anak yatim tu ke mana? Buatlah majlis besar-besar, panggil VIP. Yang diraihkan bukan anak yatim tu, tapi VIP tu. VIP tu lah raih dengan apa, dengan makan, dengan apa, mau mewah apa semua. Dengan gudang duduk berdiri melambai-lambai. Dengan kambing golek besar-besar. Yang anak yatim mana? Nombor botok queue banyak dengan panas. Nah, Ustaz Muhammad. Jadi semua Allah meraih siapa sebenarnya? Kan? Betul. Kita tengok orang tak puas hati. Raih dia apa? Saya selalu kata. Raih bagi depa duduk. Yang lain biar potong tak apa. Tak apalah nak raih VIP lah. Raihlah VIP dah. Kadang-kadang sesuai lah dengan kedudukan dia. Tapi yang kata yang nak raih yang betul-betul ni, bagi raih betul-betul. Bagi meja, bagi depa, serve depa elok-elok. Itu baru meraih kan. Memang Allah suruh sungguh kita ni raih anak yatim. Pasal apa kita disuruh sungguh untuk raih anak yatim? Pasal depa tak ada apa orang lain ada. Anak-anak yatim ni tuan-tuan bayangkan, anak-anak yang hidup tanpa ibu ayah. Mereka tak ada tempat. Orang lain jaga mereka tak sama macam ibu ayah jaga anak. Kita jaga anak ni, kita berat. Marah-marah mereka ni, marah mereka tu marah dengan kasih sayang. Kita marah mereka tu, marah ibu ayah ni bukan marah-marah nak bagi perosak, marah nak bagi dia elok. Itulah sifat ibu ayah. Dan dia tak ada yang tu. Sebab tu kalau anak-anak yatim yang tak terjaga, apa jadi? Pengajian mereka akan hancur. Akhlak mereka akan rosak. Mereka akan terlibat dengan benda-benda yang tak elok. Pasal apa dia panggil kerosakan rumah tangga? Dia membesar dalam keadaan rumah tangga yang pincang. Maksudnya dia tak ada orang yang nak guide dia, nak bimbing dia, contoh teladan dia yang akan tegur nasihat dia dengan baik. Maka anak ni akan jadi rosak. Sebab tu bila Salih Muhammad ada anak yatim, Nabi suruh kita jaga. Orang pertama yang patut jaga anak yatim ni ialah daripada kerabat dia sendiri. Sebab tu orang tanya pasal apa orang lelaki dapat 2 bahagian, orang perempuan dapat 1 bahagian bila faraid? Sebab orang lelaki bertanggungjawab untuk memelihara. Yang tanggungjawab ni tak ada pada orang perempuan. Pak menakan bila ada saudara dia yang meninggal, dia ada anak-anak yatim, yang patut jaga ialah pak menakan. Bukan piantar rumah anak yatim. Tok Wan tak ada lah. Habis apa? Pak menakan. Dia berapa ramai pak menakan jaga anak menakan? Betul tak ni? Dia ada anak menakan. Dia ada pak menakan. Ada. Pak menakan dia jaga tak? Ada. Pasal pak menakan tak jaga? Tu kerabat dia. Tak jagalah tu anak adik, anak abang. Habis tak boleh. Tak tahu, kekok tak reti. Habis orang lain yang kita hantar dia untuk jaga tu kekok tak reti, tak kekok, sama. Kita lagi lah kita kenal, kita patut ambil tanggungjawab semua. Daripada kerabat dulu, kemudian barulah pipi ke atas. Mula daripada dia beradik dulu untuk jaga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia perlukan kepada bimbingan, perlu pada bantuan. Yang kedua tuan-tuan, saya yang pertamanya orang yang Nabi larang sangat, yang pertamanya orang yang dipanggil menunggang dia. Menunggang anak yatim ni. Dia mengambil manfaat daripada urusan yatim. Yang keduanya dia buat zalim dengan anak yatim.
Masyarakat duk ada, masyarakat Islam ni zalim pada anak yatim. Dia biak budak-budak tu betul ya. Berapa ramai orang Islam yang duk ada. Zaman Nabi SAW kita tak pernah dengar adanya rumah anak yatim. Tak ada rumah anak yatim. Kan? Orphanage center ni mana ada? Yang ada anak yatim, ada ramai anak yatim. Pasal apa ramai? Pasal banyak berlaku peperangan. Ibu ayah mereka keluar, ayah mereka keluar pergi perang. Bila keluar pergi perang, Salih Alaihi Muhammad terbunuh dalam peperangan. Tinggal anak-anak yang kecil-kecil. Lepas itu apa? Nabi SAW suruh kahwin. Yang mana yang balu-balu ni jangan biar lama-lama, sahabat-sahabat ambil kahwin, supaya tak terabai wanita tu, pengusaha wanita tu dan pengusaha anak-anak dia. Ambil anak-anak dia sebagai anak-anak dia sendiri, macam anak-anak dia sendiri, urus elok-elok. Sebab tu Nabi SAW duk bagi semangat untuk para sahabat ambil anak-anak ni, jaga. Sehingga Nabi kata siapa yang jaga anak yatim, pelihara anak yatim dengan baik, dia dengan ni, dengan aku dalam syurga macam ni. Tapi itulah tuan-tuan, Salih Muhammad, cabaran dia juga besar. Cabaran dia sangat besar. Maka antara cabaran dia ialah pengurusan harta dia yang Salih Muhammad Allah akan persoalan nanti di akhirat. Jadi ambil anak yatim yang tak ada harta tak apa lagi. Kena ambil anak yatim yang harga dia, yang harta dia. Salih Muhammad kaya raya, memang asal daripada keluarga kaya. Kita nak uruskan tu, tuan-tuan, yang ni yang dia kelam mata. Kita kena urus sampai bila? Sampai dia Allah sebut dalam ayat ni, Allah kata hatta yablugha asyudda, sehinggalah dia sampai umur dia ataupun dia sampai dewasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Firman Allah hatta yablugha asyudda, sehingga dia dewasa. Asy-Sya'bi, Malik dan banyak ulama salaf yang lainnya mengatakan yakni sampai ihtilam, yakni mimpi basah. Ini dia balik. Dia balik, ini mimpi basah dia. As-Sudi mengatakan ni sampai umur 30 tahun. Ada yang mendapat sampai umur 40 tahun. Ada yang mendapat sampai umur 60 tahun. Ini semua jauh dari kebenaran ya abang tu. Faham ni? Sampai umur 60 tahun lah. Dua anak yatim lagi kalut lah. Dia bersungguh Ustaz, tak tipu, memang anak yatim sungguh. Bin yatim. Yang tu bin, tu pak, nama pak dia. Anak yatim ni tuan-tuan sampai dia Salih Muhammad balik. Ada yang kata sampai umur dia 18 ataupun 16 tahun. Maksud dia dah mampu untuk uruskan harta dia sendiri dah. Sampai waktu tu macam tu. Tu yang Global Ihsan Relief buat tu, program anak yatim ni, dia buat sampai umur dia 16 tahun. Kita proses pembiayaan ni akan berlaku sampai umur dia 16 tahun. Jadi saya cuma tuan-tuan hanya peruntukkan RM290 saja. Tuan-tuan boleh masuk dalam profil dalam website Global Ihsan Relief. Tuan-tuan boleh bincang dengan mereka, tengok profil anak-anak yatim yang tuan-tuan nak biaya. Tuan-tuan anggap dia macam anak sendiri. Sebab tuan-tuan akan nanti communicate dengan dia, hantar surat balik, jawab apa sebagainya. Tuan-tuan pergi, nanti kita boleh pergi ke Aceh untuk pergi jumpa anak-anak ni. Tengok dia duduk dekat tahfiz Al-Quran, tuan tengok hafazan dia. Saya semua tu boleh jumpa dengan keluarga dia sebagainya. Tuan-tuan nak bagi dekat sana. Kalau tuan-tuan rasa macam 290 tu banyak, tuan-tuan boleh kongsi satu keluarga. Kita ambil satu family kita untuk biaya seorang anak angkat ataupun anak yatim. Sekarang ni kita ada 1000 anak yatim yang kita biaya. Majoritinya duduk di Aceh. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Firman Allah, wa auful kaila wal mizana bil qist. Dah bincang tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentang anak yatim. Mai pula part yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitulah tentang timbangan. Ini pun penting juga. Penting juga kepada orang-orang yang meniaga lah ni. Ramai orang meniaga. Alhamdulillah, bagus, alhamdulillah, alamin. Saya sangat encourage orang yang meniaga. Orang Islam kena kaya. Orang Islam kena kaya. Ustaz Mutalib pun ni dia dalam orang duduk kempen ni kata, orang Islam kena ada dua benda. Dan jangan tinggal dua benda ni. Nombor satu, orang Islam kena ada harta. Kena kaya. Sebab orang Islam kaya, dia manfaat balik pada orang Islam. Banyak zakat, tolong orang susah. Manfaat dia akan balik pada orang Islam. Waktu orang Islam kalau meniaga, kita kena support dia, kita kena sokong dia.
Kena dengar dia orang Islam niaga, beli lah barang dia. Walaupun rasa macam apalah, ada beli je, sebab kita nak support perniagaan orang Islam. Saudara Muhammad. Nah, orang Islam kena beli barang orang Islam dulu. Kita buy Muslim first. BMF. Pilih beli barang orang Islam dulu. Tak ada baru beli barang orang Islam, orang bukan Islam. Kita bukan memboikot, bukan boikot. Ini bukan boikot, ini keutamaan. Dia punya priority. Kita prioritaskan saudara kita. Macam abang kita berniaga, ramai-ramai itu ada abang kita seorang berniaga. Dia jual kicap contoh. Kalau abang kita jual, Sallallahu Alaihi Muhammad, orang kampung kita pun jual juga. Orang kampung kita dua-dua pun orang Islam. Satu abang kita sendiri, satu orang kampung kita. Nak utama beli kat siapa? Kat abang kita lah, pasal dia saudara adik-beradik kita, kerabat kita. Sama juga dalam orang Islam ni, semuanya ikhwan, semua saudara. Semua adik-beradik kita ni semua. Asal dia mengucap kalimah, dia adik-beradik kita. Maka antara adik-beradik kita ni dengan yang bukan adik-beradik, beli kat siapa dulu? Beli adik-beradik kita dulu lah, betul lah. Itulah konsep dia. Bukan boikot. Dah tak ada adik-beradik kita jual, barulah kita beli yang orang lain jual. Faham tak ni? Sebab adik-beradik kita, bila dia berniaga, nanti bila dia kaya ke, dia akan tolong balik adik-beradik yang lain. Itu matlamat dia. Tu, boleh tu. Yang kedua, orang Islam kena beli tanah. Orang Islam kena banyak tanah. Dan orang Islam jangan duk jual sangat tanah. Tu kata Ustaz Muttalib waktu tu kami tengah duk makan lepas-lepas daripada program tu, dia kata apa? Saya ni biar kalau boleh tu, kalau yang faraid tu satu tanah tu sampai berbelah nama, biar pi kat dia. Jangan duk pergi pecah lot tu. Pasal pecah lot je dia kata jual. Bila pecah lot je dia jual. Biar susah nak jual, biar ada orang Islam. Tok Wan dulu tebas hutan ni. Tok Wan dia dulu tebas hutan. Pasal apa ni? Nak tinggal harta untuk anak cucu. Dia belah tanah tu, dia pi tebas tanah tu. Buat lot-lot tanah kat dalam hutan tu. Tu bukan untuk dia. Tapi dia fikir untuk anak cucu dia. Dapat kat anak dia meninggal je, terus jual. Akhirnya kampung dia, negeri dia dimiliki oleh orang bukan Islam. Padahal dia negeri orang Islam. Negeri orang Islam berubah jadi negeri orang bukan Islam. Pasal apa? Pasal ada orang yang tak mau tak reti nak menilai harta yang Tok Wan dia usahakan untuk dia, yang dia jual. Jangan beli. Dia kata orang bukan Islam buat apa? Orang bukan Islam bukan simpan duit. Orang bukan Islam simpan tanah. Orang Melayu jual tanah, simpan duit. Dia duduk kira duit. Dia seronok tengok nombor dekat dalam akaun dia. So tengok nombor. Nombor. Dia kata orang bukan Islam sibuk keluarkan duit dan beli tanah. Beli tanah ni. Beli tanah. Tak cukup tanah yang tanah dia panggil apa? Tanah ni, tanah reserve Melayu pun dia beli. Ni kot kita nampak tanah ni. Semua tanah reserve Melayu ni supaya banyak. Waktu kami beli tanah ni dulu, jumpa ni bukan Melayu. Rupanya pakai nama orang Melayu. Nak cerita sampai ke tahap tanah orang Melayu pun dia nak beli. Tanah yang reserve untuk orang Melayu dia beli. Yang kita sibuk jual tanah, Ada sikit jual, ada sikit jual. Benar macam mana? Orang Melayu kena kaya. Mereka kena support. Tapi ingat Allah kata apa? Saya selamat. Wa auful kaila wal mizana bil qist. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Nak berniaga bagus, tapi kena berlaku adil dalam berniaga. Jangan menipu. Antara orang yang Allah tak pandang nanti di akhirat, Allah tak mau bajak bincang dengan dia, ialah orang yang dia bersumpah palsu dalam niaga dia. Ni siapa nak beli ni barang saya ni bagus ni semua okey ni, padahal dah jatuh 10 kali dah. Ini macam tip top ni, like apa ni, macam baru. Macam baru beli ni. Semua ni tak ada apa-apa. Tengok baru apa. Dia menipu. Ni sumpah betul ni pun orang pun teliak-teliak dengar, beli tipu. Orang ni Allah tak pandang di yaumul qiyamah. Allah marah. Nabi SAW lalu dekat satu tempat tu, Sayyidina Muhammad, ada orang jual kurma. Nabi seluk dalam kurma tu,
tarik yang bawah naik atas. Tengok yang bawah ni dah masam, dah lembik, dah basah. Yang atas tu kering elok berkilat dia. Dia tipu, dia tutup atas tu, yang bawah tu, yang buruk dia letak di bawah, yang elok dia letak di atas. Akhirnya apa dia buat? Dia cedok, ambil yang bawah tu, waktu dia buat dan nak jual. Salah Jumat, Nabi kata apa? Laisa minni, bukan daripada aku orang yang suka bohong ni, menipu dalam bohong dalam perniagaan. Allah memerintahkan berlaku adil dan memberi dan menerima, sebagaimana juga mengancam hal ini jika ditinggalkan, seperti dapat dalam firman-Nya, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhshirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kecelakaan besarlah bagi orang yang curang, iaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta untuk dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahawa sungguhnya mereka akan dibangkitkan pada satu hari yang besar, iaitu hari ketika manusia menghadap Tuhan semesta alam? Surah Al-Mutaffifin, surah ke-83 ayat 1 hingga 6. Dan Allah sendiri telah membinasakan umat yang curang dalam hal takaran dan timbangan. Dalam kitab Al-Jami' karangan Abu Isa At-Tirmizi disebutkan daripada hadis Al-Husain bin Qais Abi Ali Ar-Rahibi daripada Ikrimah daripada Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah bersabda kepada orang-orang pemilik takaran dan timbangan, kamu diserahi satu urusan di mana umat-umat sebelum kamu binasa kerananya. Salih Muhammad At-Tirmizi kemudian mengatakan, kami tahu hadis itu marfu' kecuali dah. Yang tu tak payah baca, tak apa. Cuma nak cerita Salih Muhammad, tuan-tuan, kita ni tuan-tuan sekalian, subhanallah, Salih Muhammad diamanahkan kepada kita satu benda yang menjadi penyebab orang dulu jadi binasa. Salih ala Salih Muhammad. Nabi Shu'aib alaihi salam kepada negeri Madian, penduduk negeri Madian yang sangat terkenal dan yang menipu dalam timbangan. Orang menipu dalam timbangan ni, Allah akan, Salih Alaihi Muhammad, kalau berniaga tak betul ini, Allah akan letak dekat dia pemimpin yang zalim yang akan mengurusi dia. Dah menipu, antara kesan yang akan kena ialah Allah akan letakkan pemimpin yang zalim yang akan menguruskan dia. Masa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibnu Katsir mengatakan, Ibnu Mardawih meriwayatkan tafsir daripada hadis syar'i daripada Al-Amashi daripada Salim bin Abi Al-Ja'd daripada Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah bersabda, kamu wahai para mawali telah diserahkan satu urusan, dua urusan di mana umat-umat terdahulu binasa disebabkan olehnya, iaitu takaran dan timbangan. Hati-hatilah, niaga ni biar ikhlas. Jangan kata apa, saya berniaga macam Nabi. Macam mana berniaga macam Nabi ni? Langsung tak ambil untung. Siapa kata Nabi langsung tak ambil untung? Tu tak ambil untung tu tak cerdik nama dia. Buat modal keluar RM1, jual RM1. Tu bukan berniaga, tu bagi saja. Kita berniaga, Nabi ada seorang itu dia beli kaldai, dia beli kambing 1 dinar. Kemudian Salih Alaihi Muhammad, lepas tu dia ada orang beli, dia jual dengan harga 2 dinar. Kemudian dia dapat 1 dinar ekstra lagi, 1 dinar untung. Kemudian dia pergi beli lagi kambing 1 dinar lagi. Dia balik, dia jual dengan harga 2 dinar. Nabi SAW bagi. Begitu, okey, bagus. Boleh. Masuk jual, masuk tu untung 100% tu. Boleh untung 100%? Boleh. Tapi jangan sampai zalim pada barang yang kita jual. Bukan zalim pada orang yang beli daripada harga barang kita jual. Contoh harga ayak mineral tu RM5 nya, RM5. Kita pergi jual sampai RM30. Tu zalim nama dia. Faham tak Syekh Muhammad? Zalim tak boleh. Dia mesti harga sesuai dengan keadaan, dengan profit yang cantik, yang paling minimum mungkin 30%. Boleh tak nak untung sampai 100%? Boleh untung sampai 100% dengan syarat harga tu masih duduk dalam keadaan yang berpatutan, tak zalim. Jadi subhanallah semua tuan-tuan, negaklah yang melampau. Allah bagi dekat kita Salih Muhammad
Takaran, dua benda, takaran dan juga timbangan. Firman-Nya, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ni dah buat dah, jaga elok, pedor sangat dah, pedor dah, nak bagi yang paling baik dah. Salih Muhammad nak bagi yang paling cantik dah. Tapi subhanallah, kadang-kadang ada silap juga, susah juga. Maka Allah kata apa? La nukallifu nafsan illa wus'aha, dan kami tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekadar kesanggupan dia. Artinya, siapa yang ada bersungguh-sungguh dalam memberikan hak dan mengambilnya, maka masih keliru setelah berusaha sekuat tenaga, maka dia tidak berdosa. Ibnu Razim meriwayatkan daripada hadis Baqiyah daripada Mubashar bin Abid, daripada Amr bin Maimun bin Mihran, daripada ayahnya, daripada Sa'id bin Sayyid berkata, Rasulullah bersabda, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekadar kesanggupannya. Barang siapa memenuhi takaran dan timbangan yang ada dalam tangannya, dan Allah lebih tahu niatnya memenuhi takaran dan timbangan, maka ia tidak dihukum. Faham tak ni? Dia buat betul dah, niat tu nak bagi elok sangat dah, tapi ada juga kadang-kadang, ada juga yang tak kena. Saya teringat diceritakan oleh guru saya tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Imam Ahmad rahimahullah taala, dia berniaga. Imam Ahmad ni berniaga, dia ada gedung-gedung pakaian. Maksudnya orang hebat. Tapi Imam Ahmad juga semayang sehari semalam 300 rakaat. Imam Ahmad juga menulis kitab-kitab begitu banyak, kitab hadis diriwayatkan. Hebat tuan-tuan, Sayyid Muhammad. Mana dia manage dia punya time, waktu dia berkat. Lalu subhanallah, Sayyid Muhammad satu hari ada satu roll, satu gulung kain yang ada celah, rosak sikit. Maka dia pesanlah dekat pembantu dia. Dia kata, nanti kalau yang kain yang ni nak jual harga murah sikit, pasal dia ada celah, dia ada reject sikit. Yang lain okey, jual macam biasa, ambil untung macam biasa. Yang ni jual murah sikit, ambil untung juga tapi murah sikit, kurangkan sikit harga dia pasal ada celah. Baik, kemudian dia pun, Imam Ahmad pun pergi buat urusannya. Bila balik-balik tengok barang-barang tu dah terjual, alhamdulillah, dia kata. Yang ni jual murah, Allah lupa, dia kata jual sama je harga dengan yang lain. Bila lupa saja, seluruh hari tu pendapatan dia sedekahkan, dia infakkan. Sebab dia tak mau ada satu bahagian daripada dia yang Allahumma salli ala Muhammad yang syubhah, tak mau. Jadi tuan-tuan saya cuma tu sifat memanggil orang-orang yang Allahumma salli ala Muhammad, salli ala Muhammad, menggunakan namanya dalam Rauf tengah baca tu. Rauf punya tu komen yang panjang tu. Tengok. Maaf Ustaz, mohon pencerahan apa hukum orang yang menjadi alibaba dalam jual beli tanah di mana dia menerima bayaran bagi menggunakan namanya dalam pembelian tanah reserve Melayu, bukan? Allah bersemayam. Tuan-tuan, tu tanah reserve orang Melayu ni, Sayyid Muhammad, dia adalah tanah yang diperuntukkan kepada orang Melayu demi menjaga, dia panggil Sayyid Muhammad, keistimewaan ataupun hak-hak orang Melayu. Jadi Sayyid Muhammad, maka orang-orang yang menggunakan manipulasi, dia macam contohlah macam kita, ada satu benda yang memang dihakkan, hak tu untuk kita, orang lain tak boleh ambil tu, hak untuk kita. Faham tak kata tu? Tiba-tiba ada satu orang lain yang dia nak ambil hak tu daripada kita dengan dia memanipulasikan. Dia panggil Sayyid Muhammad helah, dia guna helah untuk keluarkan hak tu daripada kita, Sayyid Muhammad, tanpa kita redha. Maka helah tu tak dibenarkan. Orang yang dia panggil apa, Sayyid Muhammad, jadi orang tengah ke, jadi orang yang apa sebagainya, yang menyebabkan hak orang ni tertanggal, maka dia salah dan dia berdosa. Kalaulah Sayyid Muhammad, apa yang dia buat itu menyebabkan orang Islam yang sepatutnya dapat hak dari kat situ akhirnya tak dapat hak dia, maka dia buat tu betul ke salah? Salah lah. Tak kira lah dia tu, dia jadi proxy ke, jadi Alibaba ke, dia jadi apa ke saja nama dia, dengan sikit keuntungan dia
sehingga dengan sikit harta yang dia dapat. Kadang-kadang saya tanya, berapa dapat ni lah? Allah 3,000 dapat. Pakai nama 3,000 dia dapat. Pada kawan yang pakai nama tu, satu bukit dia jual. Habis satu bukit dia jual. Dah lah jual satu bukit, tanah tu pula dia jual. Saya bila saya dapat beli ni, saya rasa lega sangat pasal saya telah selamatkan satu tanah orang Islam. Dia nak rasa lega. Saleh Muhammad dapat tanah milik orang Islam, lega. Lepas tu tuan fikir sendirilah kesan dia, impact dia. Jadi orang tengah, kita pula jadi tukang orang pakai nama kita, dapat 3-4 ribu, tapi hak orang Islam telah diambil secara zalim. Tuan fikir sendirilah kesan dia. Dan hukum dia pun tuan-tuan boleh fikir sendirilah kot. Allah muslimat. Jadi tuan-tuan, dan firman-Nya wa idza qultum. Jadi kalau sebut Ustaz Muhammad, dia dah buat dah, dia dah jaga elok-elok dah. Bagi apa, nak kira bagi cantik elok dah. End up-nya ada juga kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan dalam timbangan dia tadi ni, dalam penjualan dia tadi ni. Maka tuan-tuan, hal itu dimaafkan pada syarak dengan niat dia membetul dah, dia nak jual itu dengan yang terbaik. Dia tak ada niat nak tipu pun. Tak ada pun lah, tak ada sikit pun nak tipu lah. Akhirnya tuan-tuan salih alaihi Muhammad, saya pun nak ajak tuan-tuan pekat-pekat beli tanah lah. Sungguh tuan-tuan, beli lah tanah. Bukan nak simpan tanah tu, tapi nak bagi nanti orang Melayu ramai, banyak ada tanah. Di negeri-negeri tuan-tuan tu orang Melayu dah tak ada tanah lah. Tak ada, orang Islam dah tak ada tanah. Bukan tak mampu nak beli tanah. Tuan-tuan jangan ingat nanti kalau dekat sini kita beli harga murah. Sini saya beli dulu harga 380,000 untuk 8 ekar. Dulu waktu saya beli 380,000 8 ekar. Lah ni saya beli tu tanah sebelah tu 2 ekar pun dah 300,000. Dia nak beli. Ustaz Mutalik dulu dia beli tanah dia tu, dia buat madrasah dia tu. Dia beli waktu tu dalam Salih Aziz Muhammad berapa ratus ribu dia sebut waktu tu. Bukan 300,000 dia betul lah kot. Lah ni harga tanah dia tam tu saja dengan nilai semua 11 juta. Tu. Berapa tahun dia buat lah 11 juta dia kata. Orang Islam mampu beli tak macam-macam tu? Tak mampu. Tapi kalau dia tak beli dulu, kalau orang Islam yang duk ada tanah sikit-sikit ni, pekat-pekat jual, tanah kita beli kat sini ni, satu hari nanti, Salih Aziz Muhammad, harga dia bukan sama harga dia macam yang ni. Tapi kalau bayangkan waktu harga kecil-kecil ni kita dah jual, dan orang bukan Islam dah ambil. Satu hari di tempat kita ni akan dipenuhi dengan orang bukan Islam. Dan orang Islam duduk mana? Orang Islam tak ada tanah. Yang mungkin merempat di bumi sendiri. Dulu waktu Palestin, Salih Aziz Muhammad, orang Palestin mula jual tanah kepada orang-orang Israel yang membeli tanahnya dengan 3 kali ganda harga. Harga 100,000 tak apa, orang Israel, orang Yahudi beli dengan harga 300,000. Semua pekat teliuk jual. Akhirnya lah ni depa tak beli dah tanah, depa ambil gitu je. Saya pun nak encourage macam tu lah tuan-tuan orang Islam beli. Saya buat dekat Melaka tu. Ingatlah Ustaz Jumat, niat tu di antara dia ialah nak bagi orang Melayu mampu beli tanah. Dia ada tanah dia sendiri. Jadi dia ada tanah. Dia tanah dia boleh buat rumah dia. Seorang dia nak buat, dia tak buat, dia tak mau buat, dia tanam pokok nyok ke, dia tanam pokok apa, pulang ke dia lah. Tapi paling tidak dia ada tanah dia. Bapa yang fikir tentang masa depan anak-anak dia, masa depan anak dia bukan bagi duit semata. Bagi tanah. Bagi tanah. Nilai saya cuma himpun bagi ada satu, nah anak tanah. Pasal duk bagi besar-besar banyak-banyak sangat, tapi paling tidak dia ada tapak tanah dia, dia tapak rumah dia, tempat duduk dia. Anak-anak dia himpat tu menyewa. Bila anak kita nak ada rumah sendiri, kita pun tak tahu. Ada orang dia dah meninggal dah, anak dia masih tak ada rumah lagi. Tak ada. Nak harap anak ada 5-6 orang. Rumah pusaka ada satu. Yang ni boleh siapa? Tak tahu. Memang Farid, rumah tanah kita ada yang sampai mati pun tak ada tanah. Orang Islam. Tu. Biarlah kita ada tanah, belilah tanah. Ya, ada duit sikit beli tanah. Firman-Nya Salih Muhammad,
Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, dan apabila kamu berkata maka hendaklah kamu berlaku adil walaupun dia kerabat kamu. Senada dengan firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Hai orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran kerana Allah dengan menjadi saksi yang adil. Surah Al-Maidah surah ke-6 ayat ke-8. Yang mirip dengan ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa 135. Allah memerintahkan orang beriman agar berlaku adil dalam perkataan dan perbuatan, sama ada terhadap orang yang dekat maupun orang asing. Allah memerintahkan untuk berlaku adil pada semua orang, walaupun di mana pun dalam keadaan apa sekalipun. Kita kadang-kadang kita dengan orang dekat kita cakap lagu lain, dengan orang jauh kita cakap lagu lain. Kadang-kadang dengan disebabkan dia tu saudara kita, orang rapat kita, kawan kita, kita buat macam mana? Kita backup dia. Walaupun benda tu salah kita tahu, tapi kita sembunyikan. Pasal apa? Pasal dia adik-beradik kita. Allah tak bagi macam tu. Allah larang macam tu. Tak kira dia siapa, macam mana pun, kita kena tunaikan hak dia dengan kita bercakap dengan cakap yang betul. Firman-Nya, wa bi'ahdillahi aufu, dan penuhilah janji Allah. Ibnu Jarir menjelaskan, penuhilah perintah yang Allah sampaikan kepada kamu. Jaga elok, dengar dah, buat. Memenuhi janji Allah antaranya taatilah perintah dan larangannya serta laksanakan isi kitabnya dan sunnahnya. Itulah artinya memenuhi janji Allah. Apa maksud memenuhi janji Allah ni? Salih alaihi Muhammad. Yang pertama, taat perintah Allah. Yang kedua, tinggalkan larangan Allah. Yang ketiga, salih alaihi Muhammad, laksanakan isi kitab Allah. Yang keempat, buat sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Empat benda ini disebut sebagai, inilah yang disebut sebagai memenuhi janji Allah. Zalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun, dan demikian itu diperintahkan Allah kepada kamu agar kamu sentiasa ingat. Allah berfirman, wasiat dan perintah yang aku teguhkan kepada kamu ini bertujuan agar kamu sentiasa ingat. Ingat. Guru kata selalu ingat, iaitu agar kamu boleh memetik pengajaran dan berhenti melakukan yang biasa kamu kerjakan sebelumnya. Sebagian mereka baca tadhakkarun dan sebagian baca tadhakkarun. Baik, Allah bersama tuan-tuan, salih alaihi Muhammad, itulah cerita dia. Allah bersama kita ni tuan-tuan, kadang-kadang selalu orang peringat. Kita ni salih alaihi Muhammad, kalau kita tak peringat kita jadi lalai. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, Allah kata apa? Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, kerana peringatan itu pasti akan memberi manfaat kepada orang beriman. Kena selalu kita ni diperingatkan. Lepas tu ada beza di antara bagi peringatan dan mengungkit. Mengungkit dan memperingat, beza tu. Mengungkit dan memperingat. Ada orang takabur, kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bahkan Allah kadang-kadang membenarkan kita bersifat takabur dengan orang takabur. Nabi kata, Allah bersifat, jangan berlaku zalim, jangan membalas kezaliman dengan kezaliman. Tak boleh. Orang buat jahat kita, jangan balas balik jahat kat dia. Boleh. Orang sombong kat kita, jangan duk balas sombong kat dia. Tapi ada keringanan. Keringanan tahu mana? Kalau orang sombong, kita nak ajak dia supaya dia jangan sombong lagi, maka kita sombong dengan dia. Maksudnya apa? Dengan niat untuk mendidik dia. Sombong sangat ya? Tunggu saat. Kita promote dia, tapi niat kita bukan kita nak sombong. Kita bukan jadi orang sombong, tapi kita nak supaya dia sedar diri yang dia jangan sombong. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan sekalian, ada orang yang pernah susah satu hari, contoh. Kemudian tiba-tiba salih alaihi Muhammad, dia terlupa. Dia jadi orang sombong. Jadi orang lupa diri. Macam mana kita nak kata? Kita pergi dia, aku nak nasihat hang sikit. Apa dia? Hangat dulu waktu hang susah. Bukan orang lain yang daripada hang ni, dan tolong hang dulu ni. Ungkit. Inilah kerja ungkit. Ni Allah larang ni orang mengungkit-ungkit ni. Allah tak pandang nanti di akhirat orang mengungkit. Bukan mengungkit, itu memperingat. Itu beza. Kena faham salih alaihi Muhammad. Disebabkan dia berpendapat demikian, maka dia terus duduk dalam kesombongan, dia tak sedar. Ada orang macam tu tuan. Ada orang dia pernah susah, kemudian bila dia naik jadi orang yang tinggi, orang yang hebat, dia ingat dia pernah susah. Tapi ada orang pernah susah, dia bila dia naik dia tinggi, dia jadi orang yang sangat sombong.
Pasal dia kata aku pernah susah. Ni, aku dulu pernah susah. Maka dia tak pandang ada orang susah, dia tak pandang, dia sombong, dia lupa diri. Maka orang macam ni kadang-kadang kita kena nasihat. Kita kena nasihat, jangan sampai nanti dia terus duduk dalam kesombongan dia, kelalaian dan sebagainya. Dan Said Muhammad tu yang sebut ni kan siapa? Pasal Said Muhammad kadang-kadang bila kita tegur, kita nasihat, dia kata kat kita pula, dia kata kita ni pula yang mengungkit, bukan mengungkit, dia memperingat. Tu beza tu. Mudah-mudahan jadi manfaat tuan-tuan. Hari ni kita ada majlis Said Muhammad. Kita nak meraihkan anak tahfiz kita yang Said Muhammad yang telah habis 30 juzuk Quran. Nanti kita akan buat live nanti insya-Allah majlis kita pada hari ini. Dan kita ucap jazakumullah khairan katsiran, terima kasih kepada pihak Global Ihsan Relief. Tuan-tuan boleh dapatkan maklumat di Said Muhammad, paparan QR code yang tersedia, nombor telefon yang tersedia. Rauf tolong letak balik QR code dia. Untuk dapatkan dekat kita telah pinkan dekat ruangan komen maklumat tentang Allahumma salli Muhammad, program-program ditawarkan oleh Global Ihsan Relief. Ada dua program yang kita sebutkan hari ini. Yang pertamanya program sponsorship anak-anak yatim bernilai RM290 untuk seorang